nombor 108, janganlah memaki Tuhan-Tuhan mereka, kerana di atas kejahilan mereka akan kembali memaki Allah. Walaupun kita discuss, jangan sampai kita sindir Tuhan-Tuhan mereka. Kita kena jaga sensitivity ini. Yang nombor 2, formula untuk berdakwah, master key untuk berdakwah ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran ini mengandungi segala penyelesaian bagi masalah manusia. Apa saja masalah manusia, jawapan ada dalam Al-Quran. Apa saja yang kita nak tahu, kita boleh cari jawapan dalam Al-Quran. Saya cerita sikit dulu. Ada satu ustaz, dia cakap Al-Quran ini adalah panduan lengkap bagi masalah manusia. Apa saja masalah, apa saja pertanyaan kita ada, jawapan boleh cari dalam Al-Quran. Jadi seorang yang dengar ceramah tadi, dia angkat tangan, dia kata, Ustaz, Al-Quran tu Ustaz kata lengkap, semua jawapan ada. Al-Quran ada cerita tak bagaimana cara nak buat roti canai? Sekarang Ustaz ni pun dah pening kepala dah. Roti canai, nanti besok saya bagi jawapan. Ustaz ni balik memang malam tak boleh tidur, teringat roti canai. Bukan nak makan, teringat soalan tadi. Dia pun cari dalam Quran ni, roti canai, roti canai. Dia baca Quran, roti canai, roti canai, roti canai. Mana dia di roti canai, roti canai, roti canai, roti canai. Jumpa, ada. Besok dia jumpa orang tu, dia kata ada jawapannya dalam Al-Quran. Mana Ustaz? Dalam surah Al-Anbiya, surah nombor 21, ayat nombor 7, Allah mengatakan, apabila kamu tidak tahu, tanya orang yang lebih mengetahui. Jadi kalau nak buat roti canai, jawapannya pergi tanya pakar buat roti canai. Selesai tak masalah? Masalah selesai. Bukan ada resipi dalam Quran, tetapi ia menyelesaikan masalah kita. Tetapi malangnya kita sendiri, orang-orang Islam, kadang-kadang tidak rujuk Al-Quran dalam menyelesaikan masalah kita. Kita sendiri berpaling daripada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali kepada ini, bagaimana cara nak berdakwah kepada orang. Master key ialah dalam surah An-Nahl, surah nombor 16, ayat nombor 125. Qala Allah Ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu secara hikmah, bijaksana. Berilah peringatan secara lemah lembut, bukan kasar. Ini nak menyeru ni orang bukan Islam ataupun orang Islam sama. Bukan Islam atau Islam sama je jalan dia. Cara bijaksana, beri peringatan secara lemah lembut, dan kalau perlu pada perbahasan, berdialog, maka berdialoglah dengan jalan yang paling mudah sekali, dengan jalan yang paling baik sekali. Ambillah jalan yang paling cantik sekali. Inilah formula kita berdakwah. Tetapi hari ini, kalau orang bertanya tentang Islam, adakah kita menggunakan pendekatan hikmah, hasanah, ahsan? Tidak. Kita tidak menggunakan pendekatan itu. Boleh ke saya cakap secara terus terang? Boleh? Dari pengalaman saya, dari pengalaman rakan-rakan saya yang lain masuk Islam, bila kami bertanya tentang Islam, bukan semua, tetapi sebahagian daripada ustaz-ustaz, imam-imam, penyampaian mereka tu kurang meyakinkan. Bukannya mereka buat kita ni nak masuk Islam, mereka buat kami ni nak lari jauh daripada Islam. Contohnya bila kami tanya, apa tu Islam? Macam mana cara nak masuk Islam? Mau masuk Islam kah? Mesti mau fikir betul-betul tau. Masuk Islam ni bukan main-main. Masuk Islam ni bukan macam masuk kereta keluar kereta. Balik rumah fikir dulu. Ada setengah guna pendekatan itu. Ada yang kata, mau masuk Islam kah? Sudah masuk Islam mesti mau sembahyang 5 kali satu hari. Sudah masuk Islam, itu bulan Ramadan. Mau datang ni Ramadan, 1 bulan, pagi sampai petang tak boleh makan, tak boleh minum, rokok pun tak boleh isap. Kalau sudah masuk Islam, mau keluar duit pun mau bayar zakat. Kalau sudah masuk Islam, tidak boleh makan kerbau pendek. Tahu kan kerbau pendek? Kinzir, ba alif baya. Sudah masuk Islam, tidak boleh minum lagi, merujuk kepada Arab. Sudah masuk Islam, kena potong.
Ini memang popular sekali. Masuk Islam aja kena potong, merujuk kepada khatan. Maaf cakap ya, maaf cakap kepada kakak-kakak ya, maaf cakap. Diorang tunjuk pun tak betul. Bila cakap kena potong, bukan tunjuk macam ni, dia tunjuk macam ni. Terkejut orang. Ini bukan saya gurau, tidak, betul-betul disampaikan macam tu. Orang jadi terkejut. Setahu saya, rukun memeluk agama Islam ucap 2 kalimah syahadah, betul? Ucap 2 kalimah syahadah, orang tu sudah Islam, betul tak? Bila seseorang tu ucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia sudah Islam. Tetapi bila saya masuk Islam dulu, Jabatan Agama tidak iktiraf sebab tidak memberikan kad Islam. Kalau nak kad Islam, kena bawa surat daripada doktor yang mengesahkan sudah kena potong, baru boleh dapat kad Islam. Persoalan saya, kenapa kita tambah rukun? Kenapa kita tambah syarat? Kenapa? Ada satu balai Islam, saya tak nak sebut negeri mana. Ada satu orang Cina tua, sudah masuk Islam, tetapi dia takut kena potong, jadi tidak potong lah. Belum potong lagi. Setiap kali pergi ke balai Islam, setiap kali pergi ke Jabatan Agama tadi, ustaz-ustaz pegawai dekat situ akan sindir dia, perli dia. Ini umur dia ibarat bapa kita lah, akan perli dia. Apa sudah potong ke belum? Bila mau potong, ada sekali satu ustaz tu dia panggil, Apik, mari sini. Dia ambil jari dia ke atas meja, dia tepuk meja tu, pum, kami mau potong lu punya. Jadi Apik ni pun terkejut kadang-kadang sampai nak keluar daripada Islam. Ada satu orang India, balai Islam mana tak nak sebut negeri mana, seorang India yang tidak berpelajaran, yang tidak bersekolah, sudah 1 tahun masuk Islam, kad Islam ditolak, reject, tak diberikan kad Islam. Sudah 1 tahun masuk Islam, setiap kali pergi balai Islam minta kad Islam, tak dapat. Kenapa? Sebab dia gagal interview, baca Fatihah tak betul. Sejak bila baca Fatihah menjadi ukuran seseorang tu Islam ataupun tidak? Kenapa kita menyusahkan? Kenapa kita menyusahkan? Bila masuk Islam, saya cakap